Hai, nama saya Siti Umara binti Azli. Saya daripada Manjung, Perak. Saya ada beberapa soalan yang akan di-interview. Itu 5 soalan. Pertama, jelaskan apakah dialek yang anda gunakan pada masa kini? Adakah anda masih menggunakan dialek anda? Kadang-kadang, bila saya terjumpa orang yang daripada Manjung juga, yang masih menggunakan dialek yang sama. Sebab Manjung, dia taklah kuat sangat dialek tu. Tak macam orang Buta. Orang Buta memang kuat Perak dia. So, Manjung ni lebih kepada Melayu, rasa bahasa Melayu biasa. Macam orang-orang daripada Selangor, cakap dekat. Ada je dialek Perak tu, tapi sikit, minimal. Yang lebih kepada Perak orang Pangkor, which is located berdekatan dengan orang Manjung. Next question is, adakah keluarga anda masih menggunakan dialek asal anda? Unfortunately tidak, sebab mak saya orang Thailand, ayah saya yang banyak menggunakan Perak, tapi sekarang dia dah berhijrah ke Selangor. Untuk cakap menggunakan sekarang tu tidak. Soalan seterusnya, mengapakah anda masih menggunakan dialek asal anda? Disebabkan untuk merapatkan lagi silaturahim antara komuniti kami di Perak, komuniti kami di Manjung. Kalau balik raya, teman cakaplah bahasa Perak tu. Kalau berada di Selangor, tidak menggunakan bahasa itu lagi. So, reason kenapa menggunakan bahasa bahasa asal, disebabkan untuk merapatkan silaturahim antara komuniti kami. Seterusnya, adakah anda merasakan dialek anda unik? Semua dialek unik. Bagi saya, dialek Kelantan, Kedah, Perak, semua unik. Soalan terakhir, adakah anda tetap mengekalkan dialek anda bila di luar komuniti? Tidak. Sebab sesetengah orang tak boleh nak accept dialek kita. Contohnya kalau saya bercakap dengan orang KL tak faham. Cakap macam 10 setengah. Macam tu dia orang tak faham certain slang yang saya gunakan, yang saya guna di Perak. Saya tak boleh nak apply dekat sini. Kalau saya bercakap dengan orang Kelantan, saya tak boleh nak cakap dialek saya sebab dia orang tak faham. Okey, terima kasih kerana menjawab soalan. Nama saya Wong Hui. Nama saya Siti Umara binti Azli. Now saya akan tanya beberapa soalan. Adakah anda akan menggunakan dialek asal anda apabila anda berjumpa dengan individu yang menggunakan dialek tersebut? Mestilah. Kalau dah jumpa kawan-kawan teman, mesti kita akan guna bahasa-bahasa itu sebab dia lagi rancak, dia lagi best bila bercakap. Soalan kedua, adakah anda akan menggunakan dialek anda apabila anda berjumpa dengan rakan yang berbeza dialek? Tidak, kerana dia orang tak akan faham dialek-dialek saya tu. Sebab dialek saya, mungkin kawan saya tu daripada Kedah. Kalau saya cakap Perak, dia orang takkan faham. Teman kita, macam tu dia orang tak faham. Perak, kalau Kedah dia cakap hampa, dia macam tu. So dia orang takkan faham. Jadi saya stick to dengan bahasa Melayu yang senang difahami. Berdasarkan pengetahuan anda, adakah terdapat perubahan dalam dialek yang anda gunakan pada masa kini? Tak sangat. Sebab selalunya kalau Gen Z pun, dia orang punya slang, Ya, dia orang apply kepada bahasa Melayu yang moden, bukannya dialek. So saya tak rasa ada perubahan lah. Okey. Adakah terdapat campuran dialek asal dengan bahasa atau dialek lain dalam pertuturan seharian anda? Ada. Contoh saya bercakap dengan awak, kadang-kadang saya akan terkeluar dialek Thailand sikit sebab mak saya orang Thailand, tercampur dengan bahasa Perak. Adalah, akan ada campuran tu. So, adakah anda akan mewariskan dialek anda kepada generasi ini? Perlu mewariskan dialek-dialek asal kita kepada generasi lain supaya mereka dapat tahu, oh, dulu orang cakap ada different dialek. So, Perak dialek ini, orang Perlis cakap macam gini. So, when it comes to satu community, you ada campur-campuran, so diorang boleh belajar. So, dialek ni akan sentiasa diteruskan, takkan dilupakan oleh generasi yang akan datang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih menjemput saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nik Nur Roslia Syahira binti Rosliza. Next adalah Hai, nama saya Auji Patricia binti Azahar. Saya Nur Syadia Fasihah daripada UiTM Sri Iskandar, Perak. Okay, hai. Okay, firstly kita orang nak tanya soalan lah. Jelaskan apakah dialek yang anda gunakan pada masa kini? Adakah anda masih menggunakan dialek anda? Masih guna tapi tak banyak sangat sebab Syadia duduk dekat bahagian Ipoh. Bahagian Ipoh ni dia macam bandar sikit. So dia more kepada KL. Tapi masih adalah dialek Perak tu. Faham. Adakah keluarga anda masih menggunakan dialek asal anda? Ya. So, yang keempat iaitu, adakah anda merasakan dialek anda unik sikit? Oh, unik. Perak sangat unik lah dialek dia. Lagi-lagi kalau belah Kuala Kangsar, belah kampung kan. Orang Kuala Parit. Kalau sebelah-belah sana dia banyak guna bahasa Perak yang asli betul lah. Yang pekat punya. Okay, soalan dia, adakah anda tetap mengekalkan dialek anda apabila di luar komuniti? Oh, tak. Dah tak guna dah. Kalau macam dekat universiti, guna je bahasa biasa. Tak diguna dialek Perak lah sebab takut orang lain tak faham kan. So, dalam negeri sendiri? Dalam negeri sendiri, guna kadang-kadang lah. Dia macam campur. Sekarang lebih kepada campur lah bahasa. Faham. Adakah anda akan menggunakan dialek asal anda apabila anda berjumpa dengan individu yang menggunakan dialek tersebut? Mesti saya akan gunakan dialek ni untuk lebih bergaul lah. Lebih mudah bergaul dengan kawan Perak saya. Seterusnya, adakah anda akan menggunakan dialek anda apabila berjumpa dengan rakan yang berbeza dialek? Saya tak akan guna dialek Perak sebab risau diorang tak faham kan. Yalah, lagi senang ya. Tapi adalah sikit kadang-kadang terlepas cakap. The third
Question, perubahan penggunaan bahasa dialek berdasarkan pengetahuan anda, adakah terdapat perubahan dalam dialek yang anda gunakan pada masa kini? Tak ada lagi perubahan yang berlaku. Tapi kalau bahagian Perak yang belah utara, biasanya dia pekatlah Perak dia. Kalau bahagian tengah, dia normal-normal sikit macam more kepada bandar Ipoh. Ya. Ipoh kan dia dah maju sekarang, so memang bandar. Kita orang dah tak guna dialek Perak. Dan soalan seterusnya, adakah terdapat campuran dialek asal dengan bahasa ataupun dialek lain dalam pertuturan harian anda? Ada. Ada. Uh, Soalan terakhir, adakah anda akan mewariskan dialek anda kepada generasi lain? ya, sebab bahasa dialek Perak ni unik kan. Takut dia pupus pula. Cuba bagi 2 dialog daripada Perak and then maksud dia. Okey, ada satu. Arthur Goma ni menyongkit aja kerjanya. Menyongkit tu dia macam berjalan. Macam asyik nak pergi jalan, nak lepak lah. Macam kita, kau lepak mana? Asyik lepak ke? Macam tu kan. Tapi kita pergi menyongkit. Macam tu. Maksudnya macam, kau ni nak pergi mana? Nak pergi berjalan mana? Macam tu lah. Okay, last dialog. Okay. Kamu ni bila nak bangkitnya? Koma. Kamu bila nak bangkit ni? Dah tengah-tengah hari dah ni. Tengah hari buta. Okay, kalau bangun tu bangkit lah. Bangkit. Okay, faham. Okay, itu je soalan-soalan daripada kita orang. So thank you Syad sebab kongsikan masa untuk interview ni. Okay, sama. Bye. Bye. Hi everyone. So my name is Prakash. Today I'm going to interview one of my friends from Perak. So maybe you can introduce yourself also. Hi, my name is Nani, and I'm from Perak, Ipoh Perak, and I've been living in Perak since my birth. Fantastic. So actually since you're from Perak, right? For our assignment we're doing this interview. So I just want to ask you a few questions. The first question is that can you please jelaskan apakah dialek yang digunakan pada masa kini di Perak? And also, adakah anda masih menggunakan dialek anda? Ya, saya masih menggunakan dialek Perak di negeri Perak. And yes, saya still gunakan dialek tu in my daily speech. I understand. So my second question is that adakah keluarga anda menggunakan dialek asal anda? Semua orang dalam keluarga saya gunakan dialek yang sama. When we speak in Malay, we use the same dialect lah. For example, like when we ask people like mereka dah makan ke, right? We ask dah makan, and then like where you wanna go, we will ask like pi mana tu, like that. It's not like pergi mana itu, it's like pi mana tu, like that. So my third question is that mengapakah anda masih menggunakan dialek asal anda? It's like a part of us, right? It's like our identity. And also, using this dialect, right, makes it easier to communicate with our community because they also understand the dialect. So it's easier for us to communicate to each other. Faham. Alright. Adakah anda merasakan dialek anda unik? Saya rasa dialek ni memang unik lah because dia ada its own uniqueness which separates it from other dialects like Kedah, Kelantan is different. Perak one is different, and this is what makes me like more interested to speak in that dialect, I would say. The first thing is that I want to ask you is, adakah anda tetap mengekalkan dialek anda apabila di luar komuniti? Ya, saya tetap mengekalkan dialek tu, even if it's outside my community. Why? Because this is something I'm so used to it, it's difficult for me to change. So when I go out also like Kanya Mikian, I still use the same dialect, like Damakan, it's the same je. So, adakah anda menggunakan dialek asal anda apabila anda berjumpa dengan individu yang menggunakan dialek tersebut? Seperti macam mana? Of course lah. Jika saya jumpa dengan individu yang guna sama dialek, right, saya akan bercakap menggunakan dialek yang sama also. Ini termasuk penggunaan kata-kata like frasa and kosakata dialek dalam percakapan kami lah. So, adakah anda akan menggunakan dialek anda berjumpa dengan rakan yang berbeza dialek? Ya, saya still gunakan dialek Perak saya, even though rakan-rakan saya menggunakan dialek lain. I mean, it is different, but saya rasa like akan ada sedikit menyesuaikan gaya berbicara saya untuk memudahkan perfahaman dan komunikasi bersama lah. Moving on to the next factor lah. So, is that dari segi perubahan penggunaan bahasa dialek, berdasarkan pengetahuan anda, adakah terdapat perubahan dalam dialek yang anda menggunakan pada masa kini? Yeah, like kalau comparing to last time and sekarang, right, definitely there are changes. Sebab why is because now most of us, right, even in our dialect Perak, we are terpengaruh dengan bahasa moden and also budaya pop lah. So that's why our words sometimes change as well. Some words lah, some kosakata and struktur kalimat lah, it changes in our dialect. Soalan seterusnya saya, adakah terdapat campuran dialek asal anda dengan bahasa ataupun dialek lain dalam peraturan seharian anda? Ya, terkadang ada juga campuran dialek saya dengan dialek lain lah. Sebab I communicate with many people from different places, right? Like my friends are from Kelantan, Kedah. So when I interact with them a lot, the dialects mix up a bit. It's one of the reason and also like pengaruh media sosial and teknologi lah yang membawa masuk istilah-istilah baru dalam dialek. Soalan terakhir saya, adakah anda akan mewariskan dialek anda kepada generasi yang lain? Ya, saya akan berusaha untuk mewarisi dialek
Perak kepada generasi berikutnya. Saya percaya bahawa jagaan dan menerusi warisan budaya seperti dialek ini is penting and untuk mempertahankan identiti dan keberagaman budaya kita lah. I will also teach my kids and the future generation about the importance of this dialect and how to communicate and appreciate it. Right, that's very good. Thank you so much, Nandini, for your interview. And I hope this has been delivered pretty much well. So thank you so much. Have a good night. Take care. Thank you. Bye. Bye. Hai, nama saya Santosh Kumar. Saya dari Johor Bahru. Clinton dari Kementerian 6 juga. Kami akan interview. Pertama sekali boleh panggil saya Fakri je. Tak boleh panggil cik-cik, tak apa. Nama saya Fakri Zaim. Saya merupakan pelajar Universiti Pendidikan Sains Inggeris dekat Perak. Saya mengambil kos Ijazah Sarjana Budaya Pendidikan khas, Special Education. So, soalan saya pertamanya, apakah dialog yang anda digunakan pada masa ini dan adakah anda masih guna dialog tersebut? Okay, dialek. Kalau macam saya duduk dekat Perak yang bahagian selatan tau. So, kalau macam dialek Perak tu saya kurang sikit lah. Saya lebih cakap pada KL. Tapi saya boleh lah sikit-sikit cakap dalam dialek Perak tu sebab saya dah seumur hidup saya duduk dekat Perak kan. So far, kalau macam saya dengan rakan-rakan rapat saya, biasa saya gunalah dialek Perak kalau rakan-rakan yang dari Perak. Kalau dari luar atau yang tak apa-apa nak rapat sangat, saya biasa cakap KL je lah. Cakap bahasa biasa je. Okay, soalan kedua. Adakah keluarga anda masih menggunakan dialek asal anda? Tahun sekali macam ayah saya dari Penang. So dekat rumah memang cakap utara. Mak saya pula dari Parit Bunta, dia dekat belah Taiping, dekat Perak yang belah utara tu, dekat Hulu Perak tu kan. So dekat rumah memang mak ayah saya memang cakap utara je. Macam saya boleh cakap utara juga tapi tak adalah nampak macam fluent sangat. Tapi kalau macam kadang-kadang kalau dekat rumah saya adalah juga kalau macam bila makan dengan family kita akan cakaplah sikit dialek selit sikit lah dialek Perak tu kadang-kadang. Tapi most of the time keluarga Perak ni biasanya tak berapa nak guna pakai sangat lah dekat rumah saya. Biasa pakai bila saya interaction dengan kawan-kawan saya je. Kalau dalam family tu dia macam kurang sikit sebab mak ayah saya dulu dari belah utara sana kan, dari Penang dengan Taiping, so dia lebih kepada bahasa utara gitu. Soalan seterusnya, mengapakah Fakri masih menggunakan dialog asal? Sebab saya dah terbiasa. Sebab saya memang macam saya cakap tadi, saya memang lahir kat Perak, duduk dekat Perak seumur hidup saya. So memang dah terbiasa lah, memang dah jadi kewajipan lah untuk kalau siapa yang duduk dekat Perak, lahir kat Perak, dia mesti cakap bahasa Perak lah kan. Memang kalau pergi luar negeri pun takkanlah kita nak lupakan kan bahasa kita dari kecil cakap macam tu. So pertama sekali sebab dia terbiasa lah. Yang kedua sebab saya guna pakai dialek Perak ni lagi sebab ni lah masih ada kawan yang pakai lah. Okay. Soalan keempat. Adakah anda merasa dialek anda unik? Bagi saya unik lah, sangat unik. Dia tak macam dialek Perak ni, dia tak macam negeri-negeri lain tau. Dia lebih bagi saya, saya bukan bias ke apa, tapi POV saya rasa dialek Perak ni dia sedap mendengar lah sebab bunyi-bunyi dia main dengan intonasi apa semua tau. Kalau macam dialek negeri-negeri lain, dia kalau kita pergi negeri lain, kita cakap dialek tu, dia tak semestinya dia faham tau. Macam kalau kita cakap Kelantan, kita cakap Kedah ke apa, Kedah mesti boleh difahami lah. Macam negeri yang macam Kelantan ke Sabah, Sarawak apa semua tu kan. Dia orang kalau pergi ke negeri lain, dia orang susah untuk difahami oleh orang lain. Macam dialek Perak ni dia unik sebab dia pertama sekali intonasi, kedua dia unik sebab mudah difahami. Contoh macam kalau dialek Perak ni dia fokuskan kepada 3 benda lah. Pertama sekali apa benda yang bermula dengan A, dia berakhir dengan A, dia akan jadi E. Contoh macam terlupa. Macam kalau kan biasa orang cakap terlupa kan. Biasa Perak E dia macam terlupa. Buat apa? Macam tu. Kedua, dia macam apa yang berakhir dengan AI, dia akan jadi E. Dia akan jadi air. Contoh macam sampai. Sampai, dia akan jadi sampai. Sampai mana dah? Macam tu. Yang ketiga, apa yang berakhir dengan OR, dia akan jadi O. Contoh macam khabar kan. Apa khabar? Tak, kita kat Perak, kita tanya apa khabar? Macam tu. So, memang unik lah. Perak ni bagi saya. Agaknya menjawab lah soalan tu. Ya, memang unik soalan tu. Okay. Memang unik lah. Yang kelima. Soalan terusnya, adakah Fakri tetap mengekalkan dialek anda apabila di luar komuniti? Saya biasanya ikut surrounding saya. Kalau saya ada kat satu tempat yang tak ada kawan-kawan yang cakap Perak, memang saya takkan menggunakan bahasa Perak lah. Sebabnya pertama sekali kita kalau nak communicate dengan orang, kita usually kita kena blend in lah kan. Kita tak boleh lah cakap bahasa asing kita. Kita tak boleh expect orang lain untuk faham juga apa kita cakap, betul tak? Kita kena blend in sikit dengan orang majoriti orang surrounding kita. So ikut tempat juga. Kalau macam dalam kawan-kawan saya, majoriti orang tak ada orang Perak. Kalau saya dekat sini, saya
tak ramai orang Perak lah. Biasanya banyak orang Sabah Sarawak, orang KL, orang Johor. So memang saya jarang lah cakap Perak bila saya dekat tempat saya belajar. Kalau cakap Perak pun dekat rumah je. Dia ikut tempat juga. Adakah anda akan menggunakan dialek asal anda apabila anda berjumpa dengan individu yang menggunakan dialek tersebut, macam jumpa kawan yang lain? Ini pun ikut juga. Kalau biasanya kalau jumpa kawan-kawan yang guna dialek Perak ni, sebab saya pun mandang saya pun tak pekat sangat pun saya punya Perak. Perak saya biasa je, dia average je, dia tak ada level sampai fluent gitu. Kalau macam kawan rapat, biasa saya pakailah. Tapi saya kalau bila cakap saya tak guna full Perak. Dalam ayat saya macam berapa patah perkataan ni ada dia selit-selitkan je. Dia tak ni pun. Kalau biasanya dengan ni lah kawan-kawan yang cakap Perak jugalah. Kalau kawan-kawan yang tak cakap Perak, macam kalau lecturer ada yang cakap Perak, memang saya tak juga. Dia biasa mostly saya cakap KL lah. Saya jarang saya cakap Perak. Saya just selit-selitkan dia. Soalan terusnya. Adakah akan menggunakan dialog anda apabila anda jumpa dengan rakan yang berbeza dialog? Kadang-kadang biasanya most of the time tak pakai. Saya tak pakai dialog Perak saya. Tapi kalau macam kadang-kadang saya nak bergurau ke apa, bergurau dengan dia orang kan. Macam contoh saya cakap, ada mana? Awak dah sampai macam tu lah. Saya kadang-kadang kalau nak bergurau, biasanya kalau saya nak make jokes ke apa ke, memang saya akan pakai bahasa Perak lah kadang-kadang. Sebab bahasa Perak pun kawan-kawan saya pun faham je bahasa Perak. Kadang-kadang saya buat juga saya dialek saya tu. Buat je lah, tak adalah pakai in a normal conversation. Usually saya tak use lah. Biasanya kalau macam gurau ke apa baru saya pakai. Kalau dengan kawan-kawan kan tadi. Kawan-kawan beza dialek. Dengan dialek yang beza. Kalau macam orang Perak ni dia ada kadang-kadang ada few words yang boleh dia ada relation sikit dengan Kelantan tau. Macam apa yang berakhir dengan AR dia jadi O. Contoh macam Terengganu dia orang faham je. Kadang-kadang kalau kadang-kadang saya cakap juga, saya selit juga Perak saya bila berjumpa dengan budak-budak Kelantan atau Terengganu sebab most of the time dia orang faham lah dialek Perak. Biasanya orang Pantai Timur ni. Saya tak tahulah kalau macam zaman sekarang ada dialek baru apa dekat Perak ni, tapi dialek Perak tu masih kekal sama. Cuma kadang-kadang ada dialek baru tu boleh jadi juga sebab Perak ni dia bukan takat orang Perak je, dia ramai juga orang dari macam nenek moyang dia orang dari Indon. So akan ada dialek, kadang-kadang dia akan campur juga. Dialek Perak ni dia akan campur dengan dialek bahasa, dialek Rawa, dialek Banjar, suku-suku suku-suku Melayu dari Indonesia. Dan nenek moyang dia orang dari Indonesia keturunan mix. Macam mak saya orang Banjar. Banjar ni dia dari Indon lah dulu, nenek moyang zaman dulu. So kalau macam saya balik kampung dekat Taiping tu kan, dia memang ada yang cakap utara, ada yang cakap Perak, ada yang cakap Banjar. Kadang-kadang dia orang mix juga tiga-tiga bahasa ni. So kalau nak concludekan perubahan dialek Perak tu mesti sama, dia tak berubah pun, cuma kakak punya background dia datang dari mana, dia boleh mixkan dia punya dialek gitu. Soalan terusnya, adakah terdapat campuran dialek asal dengan bahasa atau dialek lain dalam pertuturan seharian? Saya memang campur lah. Kadang-kadang saya ada cakap KL, kadang saya cakap utara, kadang in few situations saya cakap biasanya Perak atau ni bahasa biasa atau bahasa Perak campur tu. Biasanya campur. Tapi boleh cakap Perak saya total bahasa Perak yang saya gunakan tu adalah dalam 5% je lah. Lebihnya 95% tu daripada cakap bahasa biasa je, bahasa yang kita pakai bila cakap sekarang ni kan. Bahasa KL. Soalan terakhir, adakah anda akan mewariskan dialek anda kepada generasi lain? Macam saya ni semangat negeri saya tu, semangat kenegerian saya tu kuat. Jadi semestinya memang kalau saya ada anak nanti memang saya akan wariskan lah bahasa Perak saya. Sebab kan saya pun tahu je bahasa Perak, cuma saya tak guna pakai sebab surrounding saya tak pakai bahasa Perak kan. So anda kata saya ada family nanti memang saya akan ajar lah bahasa Perak ni, sebab kita siapa lagi kalau nak ajar bahasa kita ni kalau bukan kita di sini kan bahasa tu dah tak ada kan. Kalau lama-lama tak diajarkan tak turunkan kepada anak-anak cucu keturunan kita, memang tak siapa lah, bahasa tu memang akan lesap nanti kan. So memang kalau saya di family nanti memang saya akan turunkan lah dialek Perak saya tu. Boleh tak bagi dua saya dialog daripada Perak and then maksud dia? Dialog pada Perak. Okay.
apa panas nyengongeng hari ni. Contohnya panas nyengongeng ni maksudnya panas gila gitu. Dia nak eja dia panas, okey. Lepas tu nyerongeng tu N Y E R O N G E N. Nyerongeng. Nyerongeng ni macam gila lah gitu. Panas gila. Lepas tu seterusnya awak idok sio lah nak ke Kuala. Awak idok sio ke Kuala. Awak ni saya idok sio ni tak ingin. Dia ejaan dia idok IDOK. Lepas tu sio tu SIOR. Idok sio maksudnya tak ingin ke Kuala. Kuala ni Kuala Kangsar lah. Kuala Kangsar. Nama tempat dekat Perak. Biasa orang Perak panggil Kuala. Tu je lah saya boleh bagi. Okay, thank you Fatri. Selamat sejahtera, nama saya Pavitran Ravi. Hari ini saya dengan Encik. Saya Sasidara. Encik dari mana? Saya dari Taiping Perak. Okay, hari ini saya akan tanyakan beberapa soalan. Jelaskan apa dialek yang anda gunakan pada masa kini. Adakah anda masih menggunakan dialek anda? Ya, saya masih gunakan dialek saya. Dialek apa tu? Contohnya macam dari Taiping Perak, kita lebih kepada utara lah. Belah utara macam Kedah, Penang. Lebih kurang sama lah. Okay, so Encik Sasidaran dari Taiping lah? Ya, okay. Betul. Adakah keluarga anda masih menggunakan dialek anda asal anda? Ya, masih gunakan. Mengapakah anda masih menggunakan dialek asal anda? Sebab dah biasa. Tiba-tiba nak berubah tu susah sikit lah. Okay. Adakah anda merasakan dialek anda unik? Memang lain lah. Sebab sini mereka guna kau. Kita kat sana guna hang, hampa. Lain sikit lah. Okay. Okay, sekarang saya nak tanya beberapa soalan tentang perbezaan bahasa dalam komuniti dan luar komuniti. Adakah anda tetap mengekalkan dialek anda apabila di luar komuniti? Masih guna sebab last time tu masa saya nak pergi kedai tu, minta harga dia lah. Saya tanya berapa dek, dia tak faham. So kami gunakan berapa dek tu macam berapa harga. Sini dia orang tak faham lah. So dapat tahu lah ada language barrier kat sana. Okay. Adakah anda akan menggunakan dialek asal anda apabila anda berjumpa dengan individu yang menggunakan dialek tersebut? Dialek yang sama macam, okay, sekarang Encik Sasidaran dah datang Selangor. Adakah anda pernah jumpa orang yang dialek sama dengan Encik Sasidaran dan bertutur dengan dialek tersebut? Pernah. Macam contoh lecturer saya dekat kolej saya tu, dia asal dari Penang. So dia dapat tahu saya dari Taiping tu, dia mula cakap macam belah utara. Kita orang mulalah conversation kita. Okay, adakah Encik Sasidaran pernah menggunakan dialek anda apabila anda berjumpa dengan rakan yang berbeza dialek? Macam orang Johor ke? Pernah. Memang beza lah. Berdasarkan pengetahuan Encik Sasidaran, adakah terdapat perubahan dalam dialek yang Encik Sasidaran guna pada masa kini? Ada beza tak dari dulu sekarang? Tak beza lah, masih sama lah. Oh, okey. Adakah terdapat campuran dialek asal dengan bahasa dialek lain dalam pertuturan seharian anda? Ya, kadang-kadang kalau balik hometown saya, tiba-tiba mula cakap KL. Kalau datang sini, mula cakap utara. So, ada pertukaran sikit lah. Saya pun lepas cakap, kenapa aku cakap macam ni? Lepas tu tiba-tiba datang sini, cakap belah utara. Balik sana, cakap belah KL. So, bila saya balik hometown saya, dia orang ingat saya datang dari luar. Kalau saya datang sini, dia orang ingat saya datang dari belah utara lah. Okey. Okey, Encik Sasidaran, adakah anda akan mewariskan dialek anda kepada generasi lain? Bagi dia orang belajar jugalah. Dia ada banyak dialek. So, macam new experience pada mereka dan mudahlah dia orang kalau nak pergi belah utara sana nak bercakap, nanti takut tak faham pula. Okey. Okey, itu saja soalan dari saya. Terima kasih Encik Sasidaran Sasidaran untuk sudi bertemu bual dengan saya. Terima kasih.